Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi yassir wa la tu'assir. فإن تسير كل عسر عليك يسير اللهم تمنا بالخير اللهم تمنا بالخير اللهم تمنا بالخير برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعد. Yang saya muliakan ashabul fadilah, para asatiza, tuan-tuan guru, sahabat-sahabat, barisan urustia daripada bahagian falak dan semua maklumat Jabatan Mufti Negeri Sembilan. Alhamdulillah, pertamanya kita rafakkan kesyukuran pada Allah Subhanahu Taala. Dan pada malam ini, Alhamdulillah, kita dapat bersama-sama dalam sembang santai Mukhtasar Ilmu Falak kita, insya-Allah. Dan Alhamdulillah, tuan-tuan, pada malam ini kita dah berada pada malam 15 Zulhijjah 1442 Hijrah, yang maknanya kemarinlah last ataupun hari terakhir kita berada dalam ayam Tasyrik. Dan Alhamdulillah, tuan-tuan, moga-moga dengan kedatangan ataupun dengan beradanya kita dalam bulan Zulhijjah yang dikenal sebagai bulan-bulan haram ini, moga-moga Allah Ta'ala memberikan kepada kita kebaikan yang banyak, kerana tuan-tuan, seperti mana yang telah pun kita kongsikan bersama sebelum ini dalam awal-awal perbincangan kita berkaitan dengan takwim hari itu, di mana kita menyebutkan bagaimana Allah Subhanahu Taala telah menyebutkan dalam Quran bahawa di sisi Allah Ta'ala itu ada 12 bulan. Inna iddatash syuhuri indallah 12 syahran fi kitabillah itu, dan arba'atun hurum itu, iaitu 4 daripada 12 bulan itu disebut sebagai bulan-bulan haram. Dan para ulama telah menyatakan bahawa di sebalik nama bulan haram itu, maknanya ada satu kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada bulan-bulan haram itu, iaitu bulan bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, bulan Muharram dan juga bulan Rejab, di mana pahala yang diberikan di dalam 4 bulan ini, kalau sekiranya kita membuat kebaikan, maka Allah Ta'ala akan memberikan satu pahala yang berlipat kali ganda berbanding dengan bulan-bulan yang lain. Dan seperti mana pahala yang diberikan berlipat kali ganda, itulah tuan-tuan, maka insya-Allah moga-moga pertemuan kita pada malam ini dikira sebagai amal kebaikan yang insya-Allah moga-moga mendapat ganjaran pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita semua, amin ya rabbal alamin, insya-Allah. Baik tuan-tuan, alhamdulillah tuan-tuan, pada malam ini kita dah masuk dalam bab yang kelima ataupun bab yang terakhir lah di dalam perbahasan buku Mukhtasar Ilmu Falak kita, insya-Allah. Dan alhamdulillah tuan-tuan, kita dah masuk dalam bab gerhana matahari dan bulan. Bab gerhana lah, maknanya kalau kita ringkaskan bab gerhana lah, termasuklah bakal kita akan bincangkan nanti ini bab gerhana matahari dan gerhana bulan. Bab yang kelima pada halaman 145, insya-Allah. Dan pada malam ini kita akan cuba bincangkan berkaitan dengan 3 tajuk, iaitu berkaitan dengan pentakrifan, pengistilahan dan juga perbahasan seperti mana yang disebutkan dalam Quran dan juga hadis Nabi SAW. Baik, insya-Allah. Tuan-tuan, sebelum saya masuk dalam perbahasan kita pada malam ini, kalau tuan-tuan dapat lihat dalam buku kita ni, kita masukkan ataupun susun gerhana ini dalam bab yang terakhir. Dan antara salah satu sebabnya tuan-tuan kenapa diletakkan gerhana ini dalam bab yang terakhir adalah kerana kami sendiri sebagai penuntut ilmu daripada almarhum Tuan Haji Gani, seorang tokoh ilmu falak yang terkenal di Malaysia, tuan-tuan, menyebutkan bahawa dalam buku beliau berkaitan dengan gerhana, menyebutkan bahawa gerhana ini adalah bab yang terakhir dibincangkan dalam fiqh falak ini, kerana dari sudut hitungannya adalah hitungan yang sangat panjang. Hitungan gerhana ni, kalau kita nak mengira berlakunya gerhana itu, fasa gerhana itu, di mana kedudukan dapat dilihat gerhana itu, pukul berapa berlaku, peaknya pukul berapa, kemuncaknya pukul berapa, tamatnya pukul berapa. Jadi hitung-hitungan itu sebenarnya memang sangat panjang, sangat panjang. Bahkan
kalau kita dapat bandingkan di antara hitungan-hitungan falak yang kalau kita belajar dalam fiqh falak ini, maksud saya fiqh falak itu yang berkaitan dengan fiqh seperti mana yang kita sebutkan sebelum ni, berkaitan dengan arah kiblat, waktu solat, takwim dan sebagainya. Maka hitungan berkaitan gerhana ini adalah hitungan yang paling panjang. Maka kata almarhum Tuan Haji Ghani, dia kata jangan kita ajar bab gerhana ini yang awal-awal. Pasal apa? Takut nanti orang kata apa istilahnya, orang balik awal. Orang balik awal. Maknanya mula-mula dah kita perkenalkan satu pengiraan yang sangat panjang, menyebabkan murid-murid ataupun orang yang mendengar apa yang nak kita sampaikan itu merasa susah ilmu falak ini. Maka sebab itu diperkenalkan dulu yang mudah-mudah, yang simple-simple dan sebagainya dalam bab pengiraan tersebut, dan akhir sekali barulah dimasukkan dalam bab gerhana. Tetapi tuan-tuan, dalam buku yang kami susun ini sebenarnya tak ada pun sebenarnya kiraan, tak ada pun kiraan, tetapi mengambil sempena berkat daripada pesanan Tuan Guru kita ini, maka diletakkan juga bab gerhana ini pada bab yang kelima. Kerana tuan-tuan, ketika mana kami menyusun buku mukhtasar ini, antara perkara lah yang menjadi kata apa, uslub ataupun kaedah metodologi menulis buku mukhtasar ilmu falak ini adalah kalau boleh kita nak kurangkan dari sudut kiraan-kiraan, kecuali hanya kiraan-kiraan yang mudah-mudah ataupun yang bersifat urfi, yang bersifat anggaran-anggaran kasar sahaja, supaya dapat kita lihat bahawa ilmu falak ini adalah sesuatu yang mudah dan juga menarik. Dan kalau sekiranya kita nak mendalami lagi, maka kena ada sesi lain lah, ataupun kena ada pencerahan yang lebih mendalam untuk mereka yang betul-betul berminat dalam bab falak ni ataupun dalam bab hitungan ini. Tetapi tuan-tuan, dalam buku mukhtasar ini pun sebenarnya apa yang cuba kita nak highlightkan adalah bagaimana perbincangan berkaitan gerhana ini bukan sekadar persoalan matematik ataupun persoalan sains astronomi yang membincangkan tentang geometri gerhana dan sebagainya. Kita ada masukkan juga, tetapi juga kita nak highlightkan tentang dari sudut sains sosialnya, dari sudut sejarahnya, bahkan yang lebih penting adalah dalam bab agama, bagaimana Islam itu memandang bahawa gerhana ini adalah sebagai salah satu daripada tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebab itulah tuan-tuan, dalam bab yang kelima ini, walaupun pembincangan itu dalam bab gerhana, tetapi hitungan tu kalau tuan-tuan tengok tu hanyalah di ujung-ujung sekali tu. Ujung-ujung sekali pun barulah ada sikit tentang hitungan gerhana yang kami ambil daripada kitab Sulam An-Nayyaraini karangan Pak Mansur Betawi. Baik, insyaAllah tuan-tuan. Jadi seperti biasa tuan-tuan, sebelum kita meneruskan perbincangan kita ini, kita akan sandarkan perbincangan kita ini kepada ayat Quran yang sangat berkait rapat tuan-tuan dengan perbincangan kita pada malam ini. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Qiyamah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa khasafal qamar wa jumi'asy syamsu wal qamar. Wa khasafal qamar wa jumi'asy syamsu wal qamar. Baik. Ayat ini tuan-tuan petikan daripada surah Al-Qiyamah, ayat yang ke-8, di mana Allah Ta'ala berfirman, wa khasafal qamar, dan bulan itu hilang cahayanya, wa jumi'asy syamsu wal qamar, dan matahari serta bulan dihimpunkan bersama. Baik tuan-tuan, dalam konteks tuan-tuan ayat ini, kalau kita tengok pada surah Al-Qiyamah itu, oleh kerana nama pun surah Al-Qiyamah, maka antara isu besar yang di-highlightkan dalam surah ini adalah berkaitan dengan persoalan kiamat. Di mana kalau kita lihat tuan-tuan, dalam ayat yang ke-6 tak masukkan dalam slide ini, tuan-tuan, bila Allah Subhanahu Taala menyebutkan bagaimana orang-orang kafir itu bertanya dengan cara mengejek, yas'aluna ayyana yaumul qiyamah. Yas'alu ayyana yaumul qiyamah. Mereka bertanya dengan nada mengejek, yas'alu ayyana, iaitu bilakah datangnya yaumul qiyamah itu. Dengan nada mengejek, mereka bertanya kepada baginda Nabi SAW, bilakah akan datangnya hari kiamat itu. Maka ketika itu tuan-tuan, baginda Nabi SAW telah diturunkan wahyu untuk menjawab, iaitu fa'idha bariqal basar, iaitu ketika mana pandangan ini dalam
dalam terjemahan standard dalam bahasa Melayu kita disebut faiza bariqal basar, iaitu apabila pemandangan ini menjadi terpendar-pendar kerana gerun dan juga takut. Maknanya ketika mana pandangan ini, saya lihat dalam kamus Dewan disebut terpendar-pendar, ini maknanya pandangan mata kita itu macam dah atas ke bawah oleh kerana takutnya ketika itu. Maknanya dah tunggang terbalik lah istilahnya dalam bahasa mudah kita. Maknanya ketika mana datangnya saat-saat berlakunya hari kiamat itu, pandangan kita ke atas ke bawah, ke kiri ke kanan, waktu tu dah tunggang terbalik dah, tunggang terbalik. Wa khassafal qamar, yang ini yang nak kita cuba bincangkan. Wa khassafal qamar, dan bulan itu akan hilang cahayanya. Wa jumi'asy syamsu wal qamar, dan matahari serta bulan dihimpunkan bersama. Baik tuan-tuan, dalam konteks ayat ini kita dapat lihat bahawa bagaimana perkataan wa khasafal qamar pada ayat yang ke-8 itu, pada ayat ke-8 itu yang nanti kita akan bincanglah dari sudut istilah gerhana itu. Kalau dari sudut bahasa Arabnya, maksud khasafal qamar ini juga membawa maksud gerhana. Khusuf ini, kha sin fa ini juga bermaksud gerhana. Jadi kalau kita balik kepada makna khusuf itu sebagai gerhana, maka adakah yang dimaksudkan dalam ayat ini akan berlakunya gerhana bulan? Kalau kita rujuk tuan-tuan di dalam tafsir, tuan-tuan boleh rujuk baliklah sebagai simakan tuan-tuan, bagaimana ketika berlakunya hari kiamat ini. Kalau saya rujuk antaranya tafsir Imam Al-Alusi, tafsir Ruhul Ma'ani, menyatakan bahawa ketika mana berlakunya kiamat itu, bahawa matahari dan bulan itu akan dihimpunkan. Wa jumi'asy syamsu wal qamar, akan dihimpunkan. Namun tuan-tuan, dari sudut pengertian yang sebenarnya ialah kalau kita lihat dalam ayat ke-8 itu, ketika mana berlakunya kiamat ni, bulan itu hilang cahayanya. Dan maksud hilang cahayanya digunakan perkataan khusuf ataupun khasafa. Jadi adakah bermaksud di sini ketika mana nak berlakunya kiamat itu akan berlakunya gerhana bulan? Ini tuan-tuan, ketika mana kita rujuk dalam tafsir, maka para ulama ada pelbagai pandangan. Secara umumnya tuan-tuan terbahagi kepada dua. Yang pertama menyatakan bahawa kalau lihat kepada tafsir Ruhul Ma'ani, ada pandangan yang dikemukakan oleh Imam Al-Alusi, mengatakan bahawa ada para ulama yang mengatakan bahawa ketika mana nak berlakunya kiamat ini, maka akan berlakunya gerhana bulan, di mana bulan ketika itu berlaku pada hari yang ke-15 tuan-tuan. Pada hari ke-15, maka ketika itu sepatutnya bulan penuh, tetapi bulan ketika itu hilang cahayanya. Hilang cahayanya kerana berlaku gerhana. Ini antara apa yang telah disebutkan dalam tafsir Ruhul Ma'ani, pandangan para ulama berkaitan dengan ayat ini. Maknanya ada, memang betul dalam konteks surah Al-Qiyamah ayat ke-8 ini memang akan berlaku gerhana. Pandangan kedua, dan inilah pandangan yang majoriti para ulama menyatakan bahawa maksud daripada khasafal qamar ini adalah maksudnya, nanti kita akan bincang tuan-tuan, maksud khasafa ini maksudnya kalau kita lihat dalam terjemahan yang saya kongsikan ni, maksudnya hilang cahayanya. Kerana antara makna khasafa ini bukan sahaja gerhana, tetapi juga dengan maksud daripada asal makna khasafa itu ada maksudnya hilang cahaya. Jadi bulan itu akan hilang cahayanya kerana ketika itu tuan-tuan terhimpunnya ataupun dihimpunkan matahari dan juga bulan. Maksudnya sini tuan-tuan, ketika mana berlakunya hari kiamat itu, bulan itu hilang cahayanya bukan kerana gerhana seperti mana yang kita fahami pada hari ini, ataupun bahkan kita bincangkan nanti berlaku gerhana bulan ni kerana kedudukan bumi di tengah-tengah yang menyebabkan cahaya matahari yang sepatutnya jatuh ke atas bulan terhalang oleh kedudukan bumi di tengah-tengah. Bukan itu. Tetapi apa yang dimaksudkan dalam konteks ayat ini adalah dihimpunkan dengan secara jumi'ah. Tuan-tuan, perbahasan ni ada kami telah kemukakan dalam buku Rahsia Gerhana Menurut Islam, tuan-tuan. Rahsia Gerhana Menurut Islam.
yang ni kalau saya boleh tunjukkan sikit lah, rahsia gerhana menurut Islam terbitan daripada Dewan Bahasa Pustaka. Bila disebutkan perkataan Jumi'ah di sini, maknanya himpunan antara matahari dan juga bulan itu, makna matahari dan bulan itu dihimpunkan sekali. Maknanya dah jadi satu. Maknanya ketika itu matahari dan bulan itu sudah menjadi satu. Maka di sini tuan-tuan, maksudnya adalah bukan lagi dengan maksud berlakunya gerhana ini kerana terhalang cahaya matahari daripada jatuh atas bulan kerana dilindungi oleh bumi, tetapi kerana bulan itu sendiri telah hilang, kerana telah dihimpunkan bersama-sama dengan matahari. Jadi dalam konteks tentang ayat ini, yang saya kemukakan tadi, yang saya kongsikan tadi, dalam pandangan para ulama yang lebih masyhur ataupun yang lebih ramai adalah berlakunya saat-saat berlaku kiamat itu di mana matahari ataupun bulan itu akan hilang cahayanya. Dan sebab itulah tuan-tuan, seperti mana kalau kita biasa dengar apa yang telah disebutkan berulang-ulang kali oleh Tuan Guru kita Al-Fadil Ustaz Nafiah, disebutkan bahawa bagaimana gerhana ini adalah tanda-tanda ataupun Allah Ta'ala nak berikan gambaran kepada kedahsyatan berlakunya hari kiamat itu, ketika mana hilangnya matahari daripada penglihatan, ketika mana hilangnya bulan daripada penglihatan. Maknanya ini adalah suatu gambaran kecil bagaimana saat-saat nak berlakunya kiamat yang sebenar itu, yang Allah Ta'ala sahajalah yang lebih mengetahui bagaimana keadaan yang sebenarnya, tetapi Allah Ta'ala memberikan, ataupun Nabi SAW sendiri telah menyebutkan bahawa bagaimana bila berlakunya gerhana ini, yukhawifullahu bihi ma'ibadah, di mana Nabi SAW menyebutkan bahawa di antaranya gerhana ini adalah untuk menimbulkan rasa gerun pada hati orang-orang mukmin ataupun orang yang disebut sebagai hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Taala itu, insya-Allah. Baik, tuan. Ayat ini kalau kita nak bahas tuan panjang, tetapi cukup sekadar satu mukadimah kita pada malam ini, insya-Allah. Baik, okey. Baik, insya-Allah tuan-tuan, kita sebelum kita masuk, sebelum lagi mukadimah lagi tuan-tuan, tak masuk lagi ni. Kalau tuan-tuan lihat daripada halaman 145 dalam buku kita ni, ada, kita letakkan sedikitlah tuan-tuan gambar gerhana yang mana alhamdulillah telah pun kami rakam ketika mana ataupun ketika mana kita buat cerapan gerhana matahari penuh di Australia ni tuan-tuan pada 14 November tahun 2012 jam 6.39 pagi. Waktu ni bergerhana pada waktu pagi tuan-tuan yang berlaku ni. Okey, ada dalam buku kita ni. Baik. Dan apa yang saya nak kongsikan juga di slide yang tuan-tuan dapat lihat ini ialah bagaimana ketika mana berlakunya gerhana ini, sebenarnya apa yang macam saya sebutkan tadi bahawa nak kongsikan juga maknanya dari sudut gerhana ini, kita nak lihat juga dari sudut sains sosial ya, ataupun nak lihat dari sudut sejarahnya, bagaimana gambaran ataupun kesan gerhana ini dapat dilihat dalam sejarah. Antaranya tuan-tuan, kalau tuan-tuan dapat lihat dalam gambar yang di sebelah kiri ni, yang saya gerak-gerakkan mouse ni lah, gambar ini tuan-tuan diberikan title Desolation des Peruvians Pendant Eclipse de Luna. Kalau betul lah tuan-tuan sebut bahasa ini, disebutkan bagaimana peristiwa ataupun menggambarkan bagaimana ketika mana berlakunya gerhana bulan, di mana kita dapati bahawa kesan daripada berlakunya gerhana bulan ketika berlaku gerhana bulan, maka kita dapat lihat di mana masyarakat ketika itu melakukan satu ritual, seperti mana yang dapat kita lihat dalam gambar ni, ada yang mengetuk macam gendang, ada yang menjerit-jerit budak-budak dan sebagainya, yang macam ini tuan-tuan yang dapat kita lihat mereka pukul anjing supaya anjing ini menyalak dan sebagainya. Ini sebahagian daripada ritual ataupun kepercayaan masyarakat dalam tamadun-tamadun dunia. Ketika mana melihat gerhana, mereka percaya bahawa gerhana tersebut disebabkan oleh beberapa objek ataupun beberapa perkara yang mereka sebut sebagai benda
benda jahat ataupun kadang-kadang macam-macam lah tuan, disebut sebagai dewa, kadang-kadang dalam tradisi-tradisi disebut sebagai naga, disebut sebagai anjing besar dan sebagainya. Maka dalam gambaran ini menunjukkan kepada kita bahawa bagaimana ketika mana berlakunya gerhana ini, maka mereka akan buat satu ritual yang untuk menakut-nakutkan ataupun untuk menghilangkan kesan gerhana tersebut. Ketika mana bulan itu, kalau kita dapat lihat di sini, bulan itu hilang dari pandangan, maka mereka nak bagi supaya bulan itu kembali menjelma. Asalnya tuan-tuan, baru saya lihat gambar ni, saya ingatkan berlaku gerhana matahari, tapi bila lihat daripada description pada ni, rupanya gerhana bulan. Dan bila kita tengok betul-betul, memang betul lah gerhana bulan tuan-tuan. Bila tengok sini ada gambaran bintang-bintang dan sebagainya. Okey, baik. Maknanya ini satu ritual yang kita kata dibuat oleh masyarakat, bahawa bagaimana gerhana bulan ini ataupun gerhana ini adalah suatu benda yang menakutkan dan menyebabkan ketika itu mereka buat satu ritual supaya cepat-cepatlah tamat gerhana itu. Okey. Dan gambar di sebelah ni pula, kalau tuan-tuan dapat lihat, ini adalah berlaku peperangan, disebut sebagai Battle of the Eclipse. Yang ini tuan-tuan, lukisan ini dilukis pada tahun 1752 Masihi. Dan gambaran ini tuan-tuan, saya tak pasti gambar ini dilukis bila, tetapi berlakunya Battle of Eclipse ini adalah pada tahun dan pada peristiwa ini berlaku pada 28 Mei 585 sebelum Masihi. Sebelum Masihi tuan-tuan, iaitu berlaku satu peperangan di antara dua puak. Berlaku peperangan di antara dua puak. Dia berlaku tuan-tuan di Sungai Helis, apa nak sebut ni tuan. Tetapi kalau saya tengok dalam penjelasan disebut berlaku peperangan ini, kalau dalam konteks pada hari ini tuan, di negara Turki. Pada hari ini tempatnya adalah negara Turki. Di mana ketika mana berlaku gerhana ni, dua puak ini sedang berperang. Puak-puak ini sedang berperang. Tiba-tiba ini gerhana matahari. Gerhana matahari. Gerhana matahari kita dapat lihat dia punya cahaya corona itu kan. Corona itu. Okey, kalau tengok di sini tuan-tuan, berlakunya peperangan di antara dua puak ni, tetapi ketika mana mereka sedang berperang tu, mereka tak tahu pun berlaku gerhana pada hari tu. Tiba-tiba berlaku gerhana matahari penuh. Ketika mana berlaku gerhana matahari penuh, matahari sedang tinggi. Jadi kita dapat lihat bahawa ianya mungkin berlaku pada waktu ketika matahari sedang tinggi. Jadi kesan berlaku gerhana ni sangat ketara. Ketika mana hari cerah, maka ketika itu tiba-tiba menjadi gelap. Apa kesannya tuan-tuan ketika mana berlaku gerhana ini? Di mana peperangan ini terhenti. Peperangan ini terhenti. Nak gambarkan betapa kesan gerhana ini sebenarnya sangat besar lah dalam tamadun manusia, sehingga peperangan pun boleh berhenti ketika mana berlaku gerhana ini. Kerana apa? Kerana kedua-dua puak ni percaya bahawa Tuhan telah menghantar satu petanda bahawa Tuhan sebenarnya tidak redha ataupun tidak setuju dengan peperangan yang berlaku di antara mereka ini. Jadi peperangan ini terhenti tuan-tuan. Oleh kerana apa? Oleh kerana berlakunya gerhana matahari. Masya-Allah tuan-tuan. Ini antara apa yang telah dicatatkan dalam sejarah berkaitan dengan gerhana. Baik, insya-Allah. Baik. Tuan-tuan, okey, barulah kita nak masuk dalam perbincangan kita pada halaman 146. Pada halaman 146. Baik, tuan-tuan. Okey. Kalau kita tengok dalam halaman 146, tuan-tuan, perbincangan kita adalah berkaitan dengan takrif gerhana dari sudut bahasa. Takrif gerhana dari sudut bahasa. Okey. Kita nak bincang dulu tuan-tuan takrif gerhana dari sudut bahasa ini. Dan menariknya tuan-tuan, bila kita lihat dalam perbahasan ini tuan-tuan, saya cuba kongsikanlah dari sudut makna dari sudut bahasa ini yang juga menarik untuk kita bincangkan. Okey, baik, insyaAllah tuan-tuan lihat pada halaman 146, dan ada juga saya kongsikan dalam slide itu secara ringkasnya. Baik. Takrif gerhana dari sudut bahasa. Istilah gerhana ini kalau kita lihat dalam bahasa Arab, dia ada dua istilah. Yang pertama disebut sebagai kusuf, kaf, sin, waw, fa. Saya besarkan sikit lah kalau mungkin tuan-tuan tengok dengan phone tak nampak kot. Okey, nampak lebih jelas ke? Okey. Kaf, sin, waw, fa, kusuf dan juga khusuf dengan huruf kha. Kusuf dan juga khusuf.
Baik. Kusuf ini tuan-tuan, biasanya dalam kitab-kitab fiqh menyatakan bahawa kusuf ini merujuk kepada gerhana matahari, kaf. Sementara huruf kha, khusuf itu pula adalah merujuk kepada gerhana bulan. Kalau ejaannya adalah KUSUF lah dalam buku kita ni, dan dalam huruf kha tu KH, khusuf. Di mana kedua-dua istilah ini ada makna yang berbeza sebenarnya dari sudut kusuf ke ataupun khusuf ke, dua-dua ada makna yang berbeza. Kalau kita lihat tuan-tuan dalam kamus ataupun dalam kamus yang biasa kita, kalau pengkaji-pengkaji ataupun para pembahas akan biasa merujuklah tuan-tuan, mereka akan rujuk kepada antara kamus yang cukup terkenal adalah Kamus Lisanul Arab. Nyatakan bahawa makna kusuf ini antara makna asal. Kita tak tengok lagi tuan-tuan dari sudut gerhana tu. Kita tengok dulu daripada makna asalnya adalah, antaranya dimaksudkan dengan kusuf itu maksudnya apa? Duka cita, menutup, kepingan, susah dan pucat. Itu maksud dia. Duka cita, menutup, kepingan, susah dan juga pucat. Okey, itu makna kusuf. Kaf itu dengan huruf kaf. Kemudian kita pergi pula kepada lafaz khusuf. Khusuf dengan membawa makna masuk, lenyap, membelah, hina, berkurang, hilang, gelap dan lapar. Lapar pun ada tentang masuk khusuf, kan? Baik. Dalam konteks bahasa, kalau kita sebut macam yang kita sebutkan tadi, gerhana matahari ini disebut sebagai kusuf, gerhana bulan ini disebut sebagai khusuf. Baik tuan-tuan. Kalau tuan-tuan dapat lihat tuan-tuan dalam buku kita ini, kalau kita tengok perbahasan berkaitan dengan bahasa dari sudut kusuf dan khusuf ni, dia ada dua sebenarnya. Dia ada dua. Pertama tuan-tuan, kalau kita dapat lihat bahawa makna daripada kusuf dan khusuf ini dia terbahagi kepada dua, tuan-tuan. Yang pertama, kita akan dapat lihat bahawa makna dari sudut benda yang bersifat fizikal, berlaku pengurangan ataupun berlaku maknanya kalau kita tengok sesuatu, katalah benda tu katalah benda tu bulat penuh kan, bulat penuh, macam gambaran yang saya tunjukkan, bulat penuh. Tiba-tiba tuan-tuan akan dapat lihat sebahagian sahaja daripada keseluruhan bulatan tersebut. Maknanya di situ tuan-tuan, apa yang saya sebutkan ataupun kita bahagikan kepada kesan fizikal daripada makna gerhana ini. Seperti contohnya, kalau saya boleh kongsikan menutup, maknanya kalau bulatan penuh tu kita hanya dapat lihat separuh kerana ada benda yang menutup bulatan tersebut, ataupun daripada bulatan penuh kita hanya nampak sebahagian menjadi kepingan-kepingan, dengan maksud hilang, dengan maksud kurang, dengan maksud belah, dengan maksud lenyap, dengan maksud masuk dan sebagainya, gelap dan sebagainya. Jadi ini memberikan suatu gambaran kepada kita bahawa ketika mana gerhana itu, situasi yang berlaku adalah kalau berlaku gerhana matahari, maka kadang-kadang kita akan dapat lihat matahari itu hilang keseluruhannya. Kadang-kadang dia hanya hilang sebahagiannya saja. Demikian juga kalau kita bincang tentang gerhana bulan, makna bulan itu kadang-kadang akan hilang seluruh bulan tersebut, dan kadang-kadang kita akan dapati bahawa bulan tu akan hilang separa ataupun separuhnya saja. Itu maksud dari sudut kesan fizikal. Dan yang kedua tuan-tuan, dari maksud makna kusuf dan juga khusuf ini juga memberi makna kesan emosi. Kesan emosi. Maksudnya macam mana kesan emosi? Contohnya duka cita, susah, pucat, lapar macam kita sebutkan tadi kan, lapar, hina. Jadi ini antara makna daripada perkataan kusuf dan juga khusuf. Maksudnya tuan-tuan, ketika maknanya kalau kita dapat lihat di sini bahawa pemaknaan daripada makna gerhana ini sering dikaitkan dengan benda-benda yang bersifat yang benda yang negatif lah, kita kata. Maknanya kalau kita kata duka cita, menyedihkan, susah, berlakunya kelaparan, maknanya perkataan inilah yang menjadi roots atau akar kepada perkataan kusuf dan juga khusuf ini dari sudut bahasa Arabnya. Okay, kenapa tuan-tuan? Nanti kita akan tengok. Okay. Jadi kalau tengok bahasa Arab ni, jadi dua part lah. Maknanya yang pertama,
dari sudut fizikal gerhana tersebut berlaku pengurangan, matahari hilang, bulan hilang, separuh dan sebagainya. Dan yang kedua, kesan daripada gerhana itu yang akan menyebabkan macam gambar yang kita tunjukkan awal-awal tadi kan, macam gambar ni lah yang saya kongsikan tadi, berlakunya ketika itu satu ketakutan di kalangan masyarakat ataupun manusia yang melihat berlaku gerhana ini sehingga mereka berhenti berperang. Dan ketika mana berlaku gerhana ini, mereka buat satu ritual supaya objek ataupun apa sajalah yang dinamakan dengan mengikut pelbagai tamadun, raksasa ke, naga ke, anjing ke, ataupun macam-macam lah tuan-tuan kalau kita tengok dalam tamadun-tamadun dunia, supaya mereka tidak mengganggu perjalanan bulan dan juga matahari ini. Okey, baik. Jadi itulah yang akan menimbulkan rasa takut dan kesan daripada gerhana itu. Baik. Itu yang kita bincang dari sudut bahasa, dari sudut bahasa Arab. Okey. Seterusnya tuan-tuan, okey, silap sekejap nak pergi slide seterusnya tuan-tuan. Seterusnya kita nak bincang slide ni lah. Okey. Seterusnya kalau kita tengok dari sudut bahasa, kita buat satu perbandingan sikit tuan-tuan Okey. Dari sudut bahasa Inggeris, biasa kalau tuan-tuan kita pun biasa sebutlah gerhana itu sebagai eclipse. Eclipse. Baik. Dalam kajian dari sudut bahasa tentang perkataan eclipse ini, dia berasal daripada perkataan Latin iaitu eclipsis, yang merujuk kepada asal bahasanya merujuk kepada bahasa Greek yang merujuk kepada maksud ataupun kata yang lebih kurang sama bunyi tuan-tuan, tapi ejaan saja berbeza. Eclipsis juga sama yang bermaksud tuan-tuan, eclipsis ini adalah meninggalkan, kegagalan. Maksud antara dua itu, peninggalan, gagal, meninggalkan, itu antara makna-makna lah yang ada dalam buku kita ni, ada saya kongsikan. Dan ada juga mengatakan bahawa perkataan eclipse yang disebut eclipse itu berasal daripada perkataan ik yang bermaksud keluar, leipin yang bermaksud to leave, itu meninggalkan. Jadi makna kalau kita tengok dari sudut bahasa Inggeris ni, perkataan eclipse ini juga dia menyebutkan, memberikan satu gambaran kepada kita bahawa bila berlaku gerhana ini, maka dikaitkan dengan kesan emosi bila berlakunya gerhana itu. Saya harap tuan-tuan boleh follow apa yang saya nak cuba sampaikan ni, insya-Allah Baik. Maknanya kalau kita dapat lihat kesan daripada emosi macam yang dalam bahasa Arab tadi, bermaksud hina, lapar, susah, pucat itu. Dalam bahasa Inggeris ni, perkataan eclipse ini dikaitkan dengan perkataan ataupun dengan makna gagal, dengan makna meninggalkan, dan makna-makna ini kalau kita dapat lihat bahawa gambaran untuk kita memahami kenapa perkataan ini dimaknakan dengan makna eclipse tu, dengan makna gerhana matahari ke bulan tu, maka di sini seperti mana yang saya sebutkan kita kongsikan dalam awal-awal pendahuluan tadi, maknanya ini kita nak lihat bahawa gerhana ni dari sudut kepercayaan ataupun sains sosial masyarakat ketika itu, bahawa melihat bahawa gerhana ini adalah satu benda yang menakutkan. Maka bila mereka lihat gerhana ini, maka mereka kebanyakannya lari. Kalau contoh mereka berada di luar, maka mereka lari duduk dalam rumah, berlari masuk dalam gua dan sebagainya kerana takut kepada peristiwa gerhana itu. Okey, baik. Jadi kalau dalam bahasa Inggeris, dia mengaitkan perkataan eclipse tersebut dengan makna kesan emosi kepada berlaku gerhana. Okey. Itu yang kedua dari sudut bahasa Inggeris. Baik. Kemudian kita pergi pula dalam bahasa Hindu, yang kalau setakat yang saya boleh kongsikan ataupun dalam setakat rujukan yang kami dapat, tuan-tuan, maksud ataupun perkataan gerhana ini disebut sebagai grahana. Yang dimaksudkan bila gerhana ini disebut sebagai grahana, yang berasal daripada kata graha yang bermaksud cengkam ataupun genggam. Okey. Yang mana istilah yang sama juga digunakan dalam bahasa Gujarati dan juga Sanskrit, yang mana dalam bahasa Sanskrit
juga yang digunakan dalam bahasa Telugu disebut sebagai Grahanam. Grahanam yang bermaksud nasib buruk. Baik tuan-tuan. Jadi dari sudut bahasa, kalau kita lihat dari sudut dalam bahasa yang kalau kita boleh kongsikan ini, gerhana itu dalam Hindu disebut sebagai Grahana, yang berasal daripada perkataan Graha yang bermaksud cengkam ataupun genggam. Dan kalau kita tengok perkataan Grahanam ini pula dalam Sanskrit, dia merujuk kepada kata makna nasib buruk, bad luck. Bad luck. Okey, baik. Okey, jadi kalau kita dapat lihat tuan-tuan, dia ada dua lah. Dia ada dua. Maksudnya tuan-tuan dalam Hindu ni, pertama dia juga ada menggambarkan keadaan fizikal berlaku gerhana tersebut. Kerana apa? Kerana kalau tuan-tuan dapat lihat dalam buku kita ni halaman 146, dalam bentuk yang dikatakan mencengkam, menggenggam, maknanya kalau tangan kita itu yang dibuka kita nampak penuh, tetapi bila kita genggam maknanya kita nampak sebahagian sahaja daripada tangan kita ini. Kerana apa? Tapak tangan kita ini, kerana yang lain-lain tu tak nampak kerana kita telah menggenggam tangan kita ini, tapak tangan kita ini, itu maksudnya. Okey, baik. Dan dari sudut emosi pula, dikaitkan juga gerhana ini dengan nasib buruk, Grahanam. Grahanam. Okey, baik. Okey. Itu dalam bahasa Hindu. Dan kita pergi pula kepada dalam dialek bahasa Cina. Bahasa Cina tuan-tuan. Okey. Ejaannya SHI. Cuma setakat saya rujuk kepada sahabat-sahabat kita, yang cara menyebutnya tuan-tuan bukan she tapi se. Kata mereka lah. Tuan-tuan, saya minta maaf lah kalau salah sebut ni. Okey, se bermaksud daripada perkataan se ini gerhana itu disebut sebagai se, bermakna ataupun perkataan asal daripada perkataan ini adalah merujuk kepada makan. Kerana idea ini timbul untuk menjelaskan kenapa bila melihat bulan dan juga matahari itu yang sepatutnya penuh tetapi kelihatan separuh ataupun hilang semuanya, kerana ketika itu seolah-olah matahari ataupun kepercayaan mengatakan bahawa matahari dan bulan ini telah dimakan. Kalau dalam masyarakat Cina selalunya mereka mengaitkan dimakan oleh naga. Maka sebab itulah bila dilihat peristiwa gerhana ini disebut sebagai se yang asal daripada perkataan makan. Okey, baik. Jadi secara umumnya kalau kita dapat lihat, sebenarnya tuan-tuan dalam perbahasan bahasa Arab ni ada satu perbahasan yang lebih luas lah tuan-tuan, yang telah kami masukkan dalam buku Rahsia Gerhana Menurut Islam ni dari sudut perbahasannya, tetapi mungkin tak sempat kita nak bincang pada malam ni. Cukuplah tuan-tuan. Maknanya kalau kita dapat lihat dari sudut perbandingan daripada bahasa Arab, dari sudut bahasa Inggeris, Cina dan juga Hindu, kita dapati bahawa perkataan istilahan dalam bahasa Arab ni dia lebih tepat dan lebih luas. Kenapa? Kerana dia merangkumi apa yang telah pun kita sebutkan tadi, kerana dia merangkumi kesan fizikal berlaku gerhana tersebut. Dengan hilangnya matahari daripada penglihatan, gelapnya suasana yang berlaku ketika mana gerhana menyebabkan rasa takut, menyebabkan rasa susah dan juga menyebabkan ketika itu orang melihat gerhana itu susah hati. Ada yang melihat gerhana itu menandakan bahawa menandakan bahawa akan berlakunya musim-musim kelaparan akan berlaku dan sebagainya. Ini kesan daripada gerhana tersebut dalam bahasa Arab dan dapat kita lihat. Jadi dalam bahasa Arab ni bila sebut kusuf dan juga khusuf, dia memberikan suatu gambaran yang banyak lah. Maknanya kalau kita dapat lihat itu di mana liputan ataupun litupan, mana satu tuan-tuan perkataan yang betul ni, litupan maknanya cover lah. Maknanya bila sebut kusuf dan juga khusuf ni dia merangkumi semua aspek dari sudut
gerhana itu dari sudut fizikalnya dan dari sudut emosinya, ataupun kalau kita nak kata dari sudut sains sosialnya pun, yang kita dapat lihat kesan gerhana ini akan menimbulkan rasa takut dan sebagainya. Dan kesan dari sudut sains fizikal ni, yang kita dapat lihat dari sudut sains astronomi ni, itu bagaimana gerhana itu akan menyebabkan matahari dan juga bulan itu akan hilang dari sudut penglihatan. Berbanding dengan bahasa-bahasa lain, kalau kita lihat dalam bahasa Inggeris, lebih kepada kesan. Lebih kepada kesan, maksudnya kesan ni macam kita sebutkan tadilah, menimbulkan rasa takut kepada orang yang melihat gerhana, menyebabkan mereka meninggalkan kampung, meninggalkan kalau mereka sedang bercucuk tanam di kebun dan sebagainya, mereka lari masuk dalam rumah dan sebagainya. Demikian juga cuma dalam Hindu dan juga Cina ada hint dua konteks yang kita bincangkan tadi ni, kesan fizikal dan juga kesan emosi, kerana kalau kita dapat lihat dalam perkataan geraha yang bermaksud cengkam ataupun genggam itu menggambarkan berlakunya perubahan fizikal daripada gerhana. Gerhanam itu nasib buruk yang biasa orang kalau kita lihat dalam tamadun-tamadun, bahawa mereka percaya bahawa gerhana ini membawa nasib buruk, tanda bahawa nasib buruk akan melanda mereka. Demikian juga kalau kita lihat dalam bahasa Cina, menyebutkan perkataan se yang memberi makna makan itu. Mana makan ini kalau kita dapat lihat memberikan gambaran bahawa fizikal gerhana daripada bentuk yang penuh, tetapi kemudian kita dapat lihat separuh saja. Tapi tak ada kesan emosi di sini. Tak ada kesan emosi. Okey, baik. Sebab tu secara umumnya kalau kita dapat lihat bahawa pengistilahan dari sudut bahasa Arab ni lebih menyeluruh. Tambah lagi tuan-tuan, kerana satu-satunya lah, kalau wallahu alam tuan-tuan, dari sudut bahasa, satu-satunya bahasa yang ada dua istilah gerhana. Kusuf pun boleh, khusuf pun boleh. Nanti insyaAllah kita akan tengok dalam hadis nanti. Kusuf pun boleh, khusuf pun boleh. Okey, baik. Cuma tuan-tuan, kita tambah sikit lagi perbincangan kita dari sudut pengistilahan ini, kerana kalau kita dah tengok dari sudut bahasa Arab, kita dah tengok dari sudut bahasa Inggeris, Hindu, Cina dan sebagainya, apa pula dalam konteks bahasa Melayu? Konteks bahasa Melayu. Ketika mana bila kita tengoklah dalam sudut pengistilahan gerhana dalam bahasa Melayu, ini tuan-tuan boleh setuju, boleh tidak setuju dengan apa yang kami paparkan dalam buku ini, tentang asal maksud gerhana ini. Okey. Dari sudut istilah ataupun kata gerhana, kata gerhana ini adalah satu perkataan yang kekal dalam alam Melayu kita ini, yang tak terkesan ataupun tak berubah lah bila datangnya Islam. Maknanya perkataan gerhana ini masih kekal. Kita sebut sampai hari ini sebagai gerhana. Maksud saya tuan-tuan, maknanya kalau kita sebut dalam beberapa istilah yang telah pun diresapi ataupun telah pun kita menggunakan lebih banyak istilah dalam bahasa Arab. Contohnya perkataan kata apa, hisab, hitung kan, mengira, itu asal daripada perkataan bahasa Arab. Ataupun hari ini kita dah sebut sembahyang itu sebagai solat. Contoh itu sebagai contoh. Okey. Cuma perkataan gerhana ini sampai sekarang lah, kalau kita kata berlaku gerhana, kita tak kata berlaku kusuf ataupun berlaku khusuf. Tak ada. Setakat yang kalau kita tengok dalam cara kita menyebut pun, ataupun dalam berlaku dalam surat khabar dan sebagainya, tak ada kita sebut berlaku khusuf pada siang hari tadi, berlaku khusuf pada malam tadi, tak ada. Kita sebut gerhana bulan ataupun gerhana malam. Maknanya istilah kata gerhana ni kekal. Ada seorang guru saya yang saya rujuk juga mengkaji dari sudut aspek bahasa ini menggambarkan kepada kita bahawa pemaknaan gerhana itu adalah dah ada dalam bahasa Melayu. Jadi istilah gerhana itu tidak ditukar dalam istilah yang lain.
kekal dengan istilah gerhana tersebut kerana dia memberikan makna yang sama seperti mana yang dikendaki dalam bahasa Arab itu. Itu kusuh dan juga khusuh. Jadi gerhana itu kekal. Cuma bila kita lihat perkataan gerhana ini, dia agak menarik untuk kita bincangkan kerana kalau dari sudut term bahasa Melayu, ada dua makna. Ada dua makna. Tuan-tuan boleh lihat pada halaman 147 dan saya beralih pada halaman 148. Kalau dari sudut gerhana, tuan-tuan boleh semak balik dalam Dewan Bahasa dan Pustaka, kamus Dewan Bahasa dan Pustaka online dan sebagainya lah. Maknanya gerhana ini, bila sebut gerhana ini terbahagi kepada dua, gerhana bulan dan juga gerhana matahari. Ini seperti mana apa yang kita faham lah, gerhana matahari, gerhana bulan bila sebut gerhana ini. Cuma dari sudut istilah bahasa Melayu, gerhana juga digunakan dalam bentuk kiasan. Contohnya tuan-tuan, kalau dalam peribahasa disebut wajah seperti matahari tengah gerhana. Disebut dalam bentuk kiasannya wajah seperti matahari tengah gerhana. Bermaksud berwajah muram kerana duka cita. Maknanya nak sebutkan di sini bahawa bila kita sebut gerhana itu selalunya dari sudut kiasannya kita menggambarkan situasi yang menduka citakan. Situasi yang menduka citakan. Kalau seorang itu bergembira, kita tak kata wajahnya seperti bulan sedang gerhana ataupun matahari sedang gerhana. Kalau seorang itu bergembira, tetapi kalau mereka wajahnya bermuram durja dan sebagainya, maka kita kata wajahnya seperti bulan sedang gerhana, menggambarkan situasi berduka cita. Okey. Ini dua term yang kita lihat dari sudut penggunaan dalam bahasa Melayu. Okey. Kemudian tuan-tuan, kita nak pergi kepada akar kata yang disebut sebagai gerhana ini. Akar kata yang dimaksud sebagai gerhana ini. Okey, tuan-tuan. Okey. Kalau tuan-tuan tengok dalam slide itu, ada yang saya kongsikan, ada gerhana tengah-tengah tu, yang kuning tu, kemudian dikelilingi oleh 4 kata. Okey, kenapa tuan-tuan kita cuba highlightkan perkara ni? Kerana perkataan gerhana ini kalau kita cuba pecahkan, dia daripada perkataan, kita kata ada tiga suku kata lah, gerhana. Okey. Dan bila kita tengok dalam penggunaan bahasa Melayu, perkataan-perkataan yang hampir lebih kurang sama bunyinya ni, kita dapati bahawa ada dua perkataan yang mewakili, yang boleh kita anggarkan bahawa dia menjadi akar kepada perkataan gerhana ini. Yang pertama tuan-tuan, dalam buku kita, perkataan gara-gara. Gara-gara. Yang bermaksud tuan-tuan, gara-gara ini adalah bencana, huru-hara, mara bahaya, kacau bilau, gempa, keributan dan juga kehebohan. Itu maksud gara-gara. Gara-gara. Mungkin kita pun jarang kita menggunakan dalam konteks yang inilah, berlakunya gara-gara. Berlakunya huru-hara, berlakunya bencana, gara-gara. Okey. Dan yang kedua yang saya kongsikan, perkataan gerah. Gerah yang bermaksud sergah, takut, gugup. Gerah. Yang bermaksud sergah, takut, gugup. Yang ketiga, perkataan gerah. Gerah yang bermaksud malapetaka, naas, bencana, kecelakaan dan juga kesusahan. Dan perkataan geruh yang bermaksud, ini selalu juga kita dengar biasa dalam novel-novel lama lah. Maknanya kalau kita kata orang tu mencabar seorang itu untuk berlawan, untuk bertikam keris dan sebagainya, maknanya dia kata orang ini nak mencari geruh dengan dia. Maknanya geruh itu maksud apa? Malang, celaka, nasib tidak baik, ataupun maaf tuan, saya sebutnya perkataannya iaitu sial. Maknanya ini makna daripada 4 kata ini, gerah, gara-gara, geruh, gerah. Okey. Dan kemudian datang perkataan hana yang warna oranye satu tu, dipelik sikit lah kerana yang lain tu bunyi hampir lebih orang sama kan, gerah, gara-gara, geruh, gerah tu. Hana maksud dia apa? Hana ni maksud dia luas ataupun kosong, sepi. Kosong tu, pasal apa kosong tu? Kerana tidak didiami. Okey. Bila kita lihat kepada pemaknaan ini dari sudut 4 kata ni, gerah, gara-gara, geruh, gerah dan sebagainya lah, ini apa yang boleh kami kongsikan. Mungkin ada perkataan-perkataan yang tak kita bertemu, wallahualam. Dan kita combine dengan perkataan hana,
Makna di sini tuan-tuan kita dapati bahawa dari sudut bahasa Melayu, perkataan gerhana itu akar katanya itu ia juga merujuk kepada kesan daripada gerhana ini yang dipercayai secara kalau kita lihatlah dari sudut sejarah dan sebagainya. InsyaAllah nanti kalau sempat saya akan kongsikan dalam kuliah-kuliah atau perbincangan yang akan datang lah, insyaAllah malam tak sempat. Bagaimana gerhana ini adalah satu yang menakutkan, sesuatu yang menyebabkan orang takut, yang menyebabkan kerana mereka percaya bahawa gerhana ini akan tanda bahawa akan berlaku malapetaka, akan berlaku suatu kesusahan, kecelakaan, bencana, menyebabkan ketika itu suasana itu boleh jadi ketika itu orang kata riuh rendah dalam masyarakat dan sebagainya. Maka bila berlaku gerhana itu, masing-masing akan berdiam diri, melarikan diri, duduk dalam rumah, tak keluar dan sebagainya. Dan ini tuan-tuan kesan daripada berlaku gerhana itu. Okey, jadi kalau kita bincangkan dari sudut pemaknaan gerhana ini, dari sudut bahasa Melayu, dari sudut bahasanya adalah mungkin dia macam yang saya kongsikan bersamalah, maknanya dia berkait rapat dengan kepercayaan kesan berlaku gerhana itu, iaitu akan bila berlaku gerhana ini akan berlaku satu benda buruk, satu malapetaka, bencana, kecelakaan dan sebagainya. Dan pemaknaan inilah yang telah diberikan kepada makna gerhana itu. Kalau lihat dari sudut kata-kata yang saya kongsikan bersama inilah. Okay. Walau bagaimanapun, mungkinlah kerana tak ada, kalau setakat yang kita rujuklah kami rujuk dalam beberapa penulisan, mungkin ada tak berjumpa, mungkin ada juga pengaruh daripada bahasa luar. Contohnya dalam bahasa Sanskrit seperti mana yang kita sebutkan tadi, perkataan Grahanam yang kemudian mungkin diterima ataupun disebut sebagai gerhana dalam bahasa Melayu. Tapi Grahanam tu pun kalau kita lihat juga maknanya adalah nasib buruk, maknanya masih dalam konteks apa yang kita sebut kesan negatif bila berlaku gerhana tu. Okey, baik. Jadi kalau kita dapat lihat tuan-tuan, mengukuhkan lagi lah apa yang kita sebutkan tadi, maknanya dari sudut kata bahasa Arab, dia adalah lebih menyeluruh lah dari sudut kata bahasa Arab dengan makna kusuf dan juga khusuf itu, yang memberikan makna berlakunya gerhana itu secara fizikal. Gerhana itu hilangnya cahaya dan sebagainya, dan kesan emosi bila berlaku gerhana itu. Okey, baik. Dan cuma yang menariknya dalam bahasa Melayu, kita dapati bahawa ada gerhana ini dia membawa makna gerhana seperti yang kita nak bincang ni, dia juga boleh diberikan makna kiasan. Dan makna kiasan inilah yang kita dapati bahawa gerhana itu dengan maksud yang negatif, maksudnya dengan maksud duka cita. Dengan maksud duka cita dan sebagainya, seperti mana yang kita bincangkan tadi, seperti apa kata pepatah Melayu, wajah seperti matahari tengah gerhana. Maknanya nak nyebutkan bahawa wajah itu bermuram durja. Bermuram durja. Okey, baik. Ini maksud di situ. Okey, baik. Jadi itu perbincangan dari sudut bahasa lah, dari sudut bahasa. Okey, baik. Cuma tuan-tuan, sebagai suatu saya ingat kita tak sempat nak masuk perbahasan dari sudut Quran dan juga hadis tuan-tuan. Okey, tak apalah, saya rasa sempat kot. Okey, itu dari sudut bahasa, dari sudut bahasa yang dapat kita lihat dari sudut konteksnya tuan-tuan. Mana dari sudut fizikal dan juga kesan. Okey, baik. Kita tengok pula dari sudut Quran dan juga hadis. Kita tengok ada masa yang berbaki ni, insya-Allah. Okey. Halaman 149. Gerhana dalam Quran dan juga hadis. Apa yang telah pun insya-Allah telah pun kita kongsikan bersama pada awal-awal perbincangan kita tadi tuan-tuan, dari sudut perbahasan Al-Quran, lafaz kusuf dan juga khusuf ini ada disebut dalam Quran.
lafaz kusuf, atau kita rujuk kepada akar kata kaf sin fa dan juga kha sin fa. Itu kaf sin fa dan kha sin fa itu ada dalam Quran, di mana ada 13 kali disebutkan perkataan akar kata menggunakan kaf sin fa ni, sama ada menggunakan inkasafa dan sebagainya lah, tapi yang pentingnya ada perkataan kaf sin fa dan ke kha sin fa itu ada 13 kali ulangan, ada dalam 10 surah dan ada dalam 12 ayat. Maknanya ada satu ayat itu diulang 2 kali perkataan ni. Okey, baik. Dan yang makna yang paling dekat dengan makna gerhana sebenarnya adalah merujuk kepada surah Al-Qiyamah ayat ke-8 tadilah yang kita bincang pada perbincangan kita awal-awal tadi tu. Okey, baik. Cuma tuan-tuan, dari sudut perbahasan gerhana, kusuf dan juga khusuf dalam konteks ayat Quran ini, kita juga dapati bahawa tuan-tuan, ini antara mungkinlah kalau kita nak bahas kenapa bila kita disuruh untuk solat ketika mana berlakunya gerhana ini. Kerana apa? Perkataan lafaz kusuf dan juga khusuf dalam Quran ni tuan-tuan selalu ataupun digunakan dalam konteks azab. Dalam konteks azab, kusuf ataupun khusuf. Contohnya tuan-tuan dalam surah Al-Isra ayat yang ke-92. Ayat ke-92 contohnya perkataan kusuf ini. Contohnya Allah Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, au tusqitas sama' kama za'amta 'alaina kisafan au ta'tiya billah wal malaikati qabila. Yang bermaksud, atau sehingga engkau gugurkan langit itu berkeping-keping ke atas kami sebagaimana yang engkau katakan akan berlaku, atau sehingga engkau bawakan Allah dan malaikat untuk kami menyaksikannya. Baik, latar belakang ayat ini adalah bagaimana orang-orang kafir ketika itu yang tak percaya tentang wahyu, tentang apa yang Nabi SAW beritahu tentang hari kiamat dan sebagainya, maka mereka mencabar Nabi. Mereka tidak mahu beriman dan mereka minta supaya Nabi bawakan apa yang disebut sebagai tusqitas sama', sehingga gugur langit itu kama za'amta 'alaina, seperti mana yang engkau katakan, biarlah langit itu jatuhnya kisafan, berkeping-keping. Maknanya dalam konteks tuan-tuan, contoh ayat ini, langit itu akan jatuh berkeping-keping ke atas mereka. Dalam konteks ini tuan-tuan menceritakan tentang bagaimana azab yang berlaku, di mana langit ini akan runtuh ke atas orang-orang seperti mana yang mereka minta. Contoh tuan-tuan, dan tuan-tuan boleh rujuk baliklah dalam buku yang telah pun insya-Allah kami tulis ini, iaitu Rahsia Gerhana Menurut Islam. Tuan-tuan, dalam ayat-ayat lain juga kebanyakannya, hampir keseluruhannya, dan dalam hanya satu saja ayat yang menyebutkan perkataan kisafat ini dalam konteks yang dalam bentuk nikmat, di mana Allah Ta'ala menyebutkan bagaimana awan-awan yang dijadikan itu membawa hujan yang disebut wa yaj'aluhu kisafan, dan Allah Ta'ala menjadikannya awan-awan itu jadi berkelompok-kelompok, lalu daripada kelompok-kelompok awan turunnya hujan, yang daripada hujan tersebut menyebabkan mereka gembira. Ini satu-satunya, wallahu a'lam tuan-tuan, setakat mana yang kami lihat dalam surah Ar-Rum ayat yang ke-48. Yang lain tuan-tuan, kalau tuan-tuan dapat lihat surah Asy-Syu'ara ayat 187, surah As-Saba ayat yang ke-9, perkataan-perkataan ataupun dalam konteks perkataan kisafa ataupun perkataan khasafa membawa makna azab. Maka di sinilah wallahu ta'ala alam tuan-tuan, bila kita berlaku gerhana ini, maka kita disuruh untuk solat banyak ingat Allah Subhanahu Ta'ala, kerana roots perkataan kusuf ini dikaitkan dengan azab. Dengan azab. Baik. Cuba okey. Itu dalam Quran. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, perkataan kusuf dan juga khusuf ini, okey, ini dalam buku yang dalam buku Mukhtasar ni tuan-tuan, kita bawa dua hadis. Di mana tuan-tuan hadis daripada yang pertama daripada Mughirah bin Syu'bah,
Di mana hadis ini tuan-tuan berbunyi in kasafatis syamsu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yauma mata Ibrahim faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna syamsa wal qamar ayatan min ayatillah la yankasifani li mautin ahadin wala li hayatih fa idza ra'aitumuhuma fad'ullah wasallu hatta yankashif. Insya-Allah tuan-tuan kita akan bincangkan hadis ini dalam perpanjangan lebar. Tapi tuan-tuan dalam konteksnya tuan-tuan dapat lihat bahawa perkataan kusuf kaf sin fa ni memang digunakan dengan maksud gerhana. Berbanding dengan Quran tadi tidak direct, tetapi diberikan bentuk kiasan-kiasan sahaja. Dan bila kita sebut perkataan kusuf dalam hadis ini disebut perkataan kaf sinfa, kusuf. Ya, yang kita sebutkan tadi perkataan kusuf ini disebut selalu digunakan kepada gerhana matahari, in kasafatis syams. Okey, baik. Hadis yang kedua daripada Abu Musa radhiyallahu anhu berkata, khasafatis syamsu dengan huruf kha pula. Khasafatis syamsu fi zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam faqama fazi'an yakhsha an takuna as-sa'ah hatta al-masjid faqama yusalli bi atwali qiyamin wa ruku'in wa sujudin ma ra'aituhu yaf'aluhu fi salati qattu thumma qala inna hadhihi al-ayat allati yursilu Allahu la takunu li mautin ahadin wala li hayatihi walakinna Allah yursiluha yukhawifu biha ibadah fa idza ra'aytum minha shay'an fafza'u ila dhikrihi wa du'aihi wa istighfarihi aw kama qala. Baik. Hadis ni tuan-tuan insya-Allah kita akan bincangkan juga nanti, cuma nak highlightkan perkataan khasafatis syams. Disebut dalam konteks hadis ini perkataan khasinfa, bermaksud gerhana. Gerhana. Cuma tuan-tuan yang saya tak sempat nak bincangkan tadi, saya tak sempat nak sebutkan bahawa para ulama bincang maknanya perkataan kusuf, khusuf. Kalau dalam kitab fiqh, kusuf merujuk kepada gerhana matahari, khusuf merujuk kepada gerhana bulan. Cuma dari sudut penggunaan bahasa Arab dan dalam penggunaan hadis, ada riwayat yang menyebutkan perkataan kusuf itu digunakan juga untuk matahari, dan khusuf pun ada juga digunakan untuk matahari. Jadi dua-dua boleh. Kusuf pun boleh, khusuf pun boleh. Dan para ulama bincang tuan-tuan, panjang lebar lah perbincangan tersebut, tetapi dari sudut pengistilahannya itu boleh. Ada yang kata boleh guna untuk dua-dua. Kusuf pun boleh, khusuf pun boleh untuk gerhana matahari dan juga bulan. Boleh bertukar-tukar. Cuma commonnya ataupun umumnya tuan-tuan yang selalu kita lihat dalam kitab-kitab fiqh, terutama yang sampai pada kita lah, disebut sebagai kusuf itu gerhana matahari, khusuf itu gerhana bulan. Itu perbincangannya. Okey, baik. InsyaAllah tuan. Okey, jadi habis kita bincangkan dari sudut perbahasan Quran dan juga hadis. Terakhir tuan-tuan, jarang-jarang kita dapat baca pantun ni. Ini pantun falak ni tuan-tuan ni. Pantun falak. Sama ada cantik tak cantik, jadi tak jadi, ni tak apalah tuan-tuan ni. Kusuf itu gerhana si matahari, khusuf pula gerhana si bulan. Jadi ibrah penggerun hati, hilang cahaya sebagai cubaan. Baiklah tuan-tuan. Itu sedikit pantun nak menggambarkan bagaimana gerhana itu ada peranannya dalam kita dari sudut pandang kita sebagai seorang Islam, sebagai seorang mukmin, maka ada sudut pandangnya lah. Ini saya rasa Ustaz Khairul Anwar lagi cakap bab pantun ni. Cuma suka-sukalah saja tuan-tuan karang-karang pantun untuk menunjukkan bahawa, macam sebut tadilah, nak sebutkan bahawa pembincangan falak ini kalau dari sudut sains sosialnya, dari sudut masyarakatnya, dari sudut budayanya, sebenarnya ada juga sisi yang boleh kita lihat, insya-Allah. Baik tuan-tuan, saya rasa setakat itu saja yang kita nak bincangkan pada malam ini, iaitu kita tamatkan pada perbincangan gerhana dari sudut Quran dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, baik tuan-tuan. Sebelum kita tu, insya-Allah kita tengok sikit apa komen-komen sahabat-sahabat kita. Okey, Puan Cik Alfra. Maaf Ustaz, surat 142, 145 gelap sangat. 142, 145 gelap sangat. Mana ya 140? Okey. Okey, sebenarnya ini memang ini sebenarnya infografik berkaitan dengan takwim. Cik Afra ya. Memang kalau ni memang sebenarnya warnanya pun memang hitam lah gelap. Pasal dia nak cerita pasal macam yang halaman 142 tu nak menunjukkan gambar hilal. Sebenarnya ni satu infografik ni. Halaman 12, 142, 143, 144 ni. Satu infografik, tapi kena potong-potong pasal kalau kita letak satu page ni macam tak muat.
macam tak muat. Tapi tak apalah, insyaAllah nanti mungkin nanti saya boleh salurkan kepada pihak Urustio untuk mereka masukkan dalam FB yang edisi yang ada warna punya, insyaAllah. Tapi warna pun warna hitam jugalah. Warna hitam jugalah. Okey, baik. Ini sahabat kita ni, kenapa kita tak pernah nampak permukaan bulan di sisi lain, dark side of the moon? Ini saya ingat kalau tanya dengan Mas Joko ni lebih tepat, ataupun tanya dengan Sifu Syahrin lah, rasanya lebih tepat lah apa yang mereka nak sebutkan kan tentang dark side of the moon ni. Maknanya setahu saya lah, kalau saya boleh kongsikan sikit, sahabat kita ni bertanya, cuma saya tak tahu macam mana nak sebut nama ni. Dark side of the moon ni, setahu saya side yang kita nampak pada dari sudut bumi ni, itu sajalah yang boleh kita dapat lihat, kerana permukaan bulan ni itu sudah pun diikat dengan apa ni, dengan apa dia panggil, tarikan Allahu Akbar, dah lupa nak sebut dah. Dah terikat, maknanya side yang kita nampak bulan itu, maknanya itu dah diikat. Maknanya di belakang bulan itu sebenarnya kita tak boleh nampak dari sudut pandang kita daripada bumi, kecuali kita kena naik apa kapal angkasa dan sebagainya untuk kita dapat lihat di, orang kata, on the other side of the moon lah. Orang putih sikit lah, dark side. Yang kalau saya faham tentang dark side of the moon ni adalah sisi di mana di belakang bulan tu. Tapi kalau saya tengok pun ada kan dikongsikan dalam beberapa website dari dalam ataupun di luar negara lah, yang mengambil gambar daripada kapal angkasa ataupun spaceship dan sebagainya, yang ambil gambar dark side tu. Dan ketika mana mereka berada di sebelah belakang tu, dan wallahu alam lah, kalau tengok dari sudut bentuknya itu, dia lebih kata apa, lebih banyak istilahnya apa yang kita kata, menggerutu lah, ataupun lebih banyak dia punya kawah-kawah bulan tu lebih banyak berbanding dengan side yang menghadap ke arah bumi ni. Wallahu alam. Mungkin kalau penjelasan ni lebih cantik kalau kita punya pakar-pakar seperti Mas Joko, Sifu Syahrin lah untuk menerangkannya. Saya minta maaf kalau sekiranya tak dapat menjawab soalan tersebut dengan lebih baik. Okey, kita nak tengok pada Cik Aizan Nur Hisham. Kerana laju bulan mengelilingi bumi dan laju bulan berputar atas paksinya sama. Apa yang dia nak sampaikan ni? Kerana laju bulan mengelilingi bumi dan laju bulan berputar atas paksinya sama. Wallahu a'lam tuan. Mungkin komenlah daripada apa yang saya sebutkan tadi. InsyaAllah. Terima kasih banyak atas tambahan daripada maklumat yang mungkin telah pun saya sampaikan tadi. Terima kasih banyak kepada Puan Aiza atas perkongsiannya, insyaAllah. Baik tuan-tuan. Saya rasa setakat ini saja untuk kita bincang pada malam ni. InsyaAllah nanti kita akan masuk pula tuan-tuan dari sudut perbahasan, dari sudut fiqahnya, iaitu tentang solat sunat gerhana dan gerhana dari sudut perspektif Islam yang akan kita kongsikan nanti, insyaAllah. Baik, terima kasih banyak tuan-tuan atas perhatian telah diberikan pada malam ini dalam kita membaca bab yang terakhir daripada buku Mukhtasar Ilmu Falak ni, insyaAllah tuan-tuan. Moga-moga kita akan bertemu lagi dalam siri yang akan datang untuk kita bincangkan dalam tajuk kecil dan seterusnya dalam bab yang kelima ini. Wallahu ta'ala alam. Terima kasih banyak kepada tuan-tuan guru, para asatizah, sahabat-sahabat yang bersama-sama dengan kita pada malam ini. Tuan, minta maaf kalau sekiranya saya tidak dapat menjawab persoalan-persoalan yang mungkin diutarakan dengan baik. Ala kulli hal tuan-tuan, moga-moga perkongsian ini dapat memberikan sedikit kata apa, sisi-sisi yang lebih yang mungkin jarang kita bincang lah. Jarang kita bincang. Bahkan kalau kita sebut bab gerhana ni pun memang jarang pun kita bincang, kecuali bila berlaku gerhana. Wallahu ta'ala alam. Aku lihat hadza wa astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.